daripada Nabi SAW. Baginda SAW telah bersabda, Ajibul da'i, penuhilah kalian akan undangan orang yang memanggil, yakni jemputan walimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Bismillahi ma sya Allah, la quwwata illa billahi ma sya Allah. Kullu ni'matin min Allah ma sya Allah. Al khairu kulluhu biyadillah ma sya Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia, izin, berkat dan rahmat daripada Allah, dapat sekali lagi kita bersama-sama berkumpul di rumah Allah, beriktikaf di dalamnya, menunggu masuk waktu solat fardu Jumaat untuk kita dirikan solat fardu Jumaat 2 rakaat, didahului dengannya dengan 2 khutbah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memberikan rahmatnya kepada kita di penghulu kepada segala hari, hari Jumaat Sayyidul Ayyam, hari di mana ada satu saat yang Allah Ta'ala kabulkan doa hamba-hambanya, maka dituntut untuk kita memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dituntut juga untuk kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. InsyaAllah sementara kita tunggu masuk waktu Jumaat, dalam setengah jam kita dengarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-157. Wa bihi ilahi qala hadatsana Muhammad bin Sabiq qala hadatsana Israil anil A'mash an Abi Wa'il an Abdullah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ajibud da'i wa la taruddul hadiyah wa la tadribul muslimin. Daripada Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Ajibul da'i, penuhilah kalian akan undangan orang yang memanggil, yakni jemputan walimah. Kita ni pun dah cuti sekolah ni, hujung tahun, seminggu 2 ni biasa akan banyak lah kenduri kendara. Banyak saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita kahwinkan anak. Ya, mungkin sahabat kita pun sendiri kahwin ke. Jadi kali pertama ke kali kedua ke tak kisahlah, tapi ada jemputan. Ya, jadi bila ada jemputan walimah, ya, maka Nabi SAW minta untuk kita penuhi. Kenapa? Kerana dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, sembunyikanlah pertunangan, ya, dan i'lankanlah perkahwinan, nikah, ya, supaya tidak berlaku fitnah dalam masyarakat. Apabila seseorang, ya, mungkin di khalayak ramai, ya, memegang tangan seorang wanita atau bersama dengan seorang wanita ajnabiah, lalu tidak diketahui akan hubungan, ya, mereka berdua, ya, jadi boleh jadi berlaku fitnah. Akan tetapi apabila berlaku perkahwinan, maka sudah diiklankan walimah itu, orang pun dah tahu, ya, orang kampung pun dah tahu, dah kahwin dah fulan dengan fulanah ni. Jadi bila nampak dia bandar mereka jalan berdua dan sebagainya, tidak timbul fitnah, ya, kerana sudah diketahui ramai, ya, mereka sudah berkahwin.
Bahkan walimah menjadi rukun nikah bagi mazhab Maliki. Ya. Mazhab Maliki tak wajib ada saksi. Kita dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, rukun nikah ni ada 5. Yang dipendekkan menjadi siswa. Suami, isteri, saksi, wali, akad. Ada 5 tu baru jadi nikah. Ya. Jadi nombor 3 tu saksi kena ada lah. Sebab kalau berlaku apa-apa orang kata, kamu berdua bila masa kahwin? Kami kahwin hari tu. Udah menikah? Udah akad dah. Mana saksi? Tak ada saksi. Siapa yang nak tahu? Maka disebab itu wajib ada saksi supaya apabila diminta persaksian, betul ke 2 orang ni dah menikah? Ya, kami berdua jadi saksi masa dia akad, walinya masa tu menikahkan anak perempuannya dengan pasangan pengantin lelaki ni. Jadi kami jadi saksi. Boleh dirujuk dia sebagai saksi. Akan tetapi dalam mazhab Maliki lebih besar lagi sebab dia tak wajib saksi tapi wajib ada walimah, kenduri. Seolah-olahnya yang menghadiri kenduri itulah semua saksinya. Telah menyaksikan pernikahan mereka. Jadi itu tujuan dia lah. Ya, dan ini mengeratkan silaturahim. Ya, jadi Nabi SAW suruh kita penuhilah selagi mana boleh. Ini tuntutan orang yang dijemput untuk hadir kenduri kahwin ni wajib. Tapi kalau tak dapat untuk hadir maka boleh. Ya, diminta keuzuran daripada tuan rumah. Minta maaf. Kata, saya hari tu ada kenduri juga. Ya, balik di kampung. Adik sendiri nikah contoh. Jadi minta maaf tuan, tak boleh. Saya ni berada pada 2 tempat yang sama dalam satu masa. Tak boleh nak kejar. Jadi kalau keuzuran, maka kita minta maaf ya, kepada tuan rumah tak dapat nak hadir. Wala taruddul hadiyah. Janganlah kalian menolak hadiah. Apa-apa yang diberi oleh orang, sama ada kecil atau besar, nilainya itu diterima sebagai tanda menghargai pemberian orang. Bahkan kita dah baca sebelum ni dalam bab jiran, bagaimana Nabi SAW menyebutkan janganlah seseorang meremehkan pemberian jirannya walaupun sekadar kaki. Kan kaki kambing, dia bagi kaki kambing saja. Bendanya murah, bendanya sikit. Dan ketika masak Nabi suruh memperbanyakkan kuah supaya lebih banyak boleh diagih, boleh diberi kepada jiran-jiran. Jadi ada orang bagi hadiah ni tak kira lah nilainya kecil atau besar, tidak diperkecilkan. Ya, kerana yang besar itu adalah pada pemberian itu. Dalam pemberian hadiah, kata ulama, di sana ada mahabbah. Kerana dalam sabdaan Nabi SAW, tahadau tahabbu. Kamu saling bertukar hadiah, maka kamu akan mendapatkan mahabbah. Orang yang beri hadiah ni, dia akan beri hadiah, base dia atau dasar dia adalah kasih sayang. Kalau tak sayang, tak bagi hadiah. Biasanya orang bagi hadiah sebab dia kasih, sebab dia sayang. Maka Nabi SAW kata jangan tolak hadiah. Terimalah apa saja yang orang nak beri, kecil ke nilai dia atau besar ke nilai dia. Bahkan hadis itu tahadau tahabbu tu, kalau kita perasan, ditulis di plastik kayu sugi. Kalau beli kayu sugi tu, plastik dia tu ada tulis hadis tu, tahadau tahabbu. Kenapa dia tulis hadis tu? Nak buktikan bahawa kayu sugi harga RM5, harga RM1 pun kalau dijadikan sebagai hadiah, itu bernilai bagi orang yang menerimanya. Hadiahkan kayu sugi pun, dia bukan ceritanya benda nak kena tunggu apa? Hadiahkan BMW sebiji baru nak terima. Tak. Kalau yang besar macam tu pun terima jugalah. Tapi yang kecil pun jangan diremehkan. Kerana bukan nilainya tu yang ditengok. Tetapi siapa yang memberinya itu yang dilihat. Maka itu akan merapatkan silaturahim, mengeratkan kasih sayang di antara 2 orang yang saling
memberi hadiah. Dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan, ya, jangan menolak, ataupun sahabat menyebutkan bahawa Nabi SAW tidak pernah menolak 3 perkara. Kanan Nabi SAW la yaruddut tib. Yang pertama, Nabi tak pernah tolak minyak wangi. Jadi ada orang bagi hulur minyak wangi, sama ada hulur untuk kita pakai atau dia bagi sebotol terus, ya, itu Nabi SAW tidak pernah menolaknya. Ya, jadi ambil. Orang offer nak sapu minyak wangi kat kita, kalau dia pegang botol tu sapu kat kita, mana dia tak bagi sebotol lah. Dia bagi untuk sapu saja. Maka kita ambil sapu. Ya. Kalau dia bagi botol tu terus, maka ambil lah. Ya. Yang kedua, wisadah. Nabi SAW tidak pernah menolak apabila orang bagi bantal. Dan ini, bantal ni bukan adat kita lah. Dia adat orang Arab. Orang Arab ni biasa, kalau datang ke rumah bertamu, benda pertama mereka akan bagi bantal. Tapi bukan untuk tidur. Sebab orang Arab, dia akan duduk, pernah tengok sofa Arab tu tak? Yang dia letak L kan, satu yang dinding dia sandarkan dekat dinding, kemudian di bawah duduk, kemudian ada satu 4 segi. Yang itu wisadah. Ya, sebab orang Arab bila dia duduk, dia akan duduk dengan apa kita panggil, duduk macam ni, berteleku ke apa? Dia bersandar lah, bersandar. Itikak ni dia panggil. Jadi nak bersandar ni kena ada ni armrest. Jadi armrest itu kalau orang Arab, mereka akan hulurkan bantal. Jadi bantal itu akan diberikan apabila duduk, duduknya santai. Jadi dia letak tangan macam ni, duduk, sama ada belah kanan ataupun belah kiri, kedua-duanya itu ada hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Arab biasa macam tu. Datang, bagi bantal. Dan Nabi SAW tak pernah menolak. Bila dia bagi bantal, Nabi akan ambil dan akan letakkan, duduk. Duduk macam tu lah. Dan yang ketiga adalah laban. Nabi SAW tidak pernah menolak susu. Jadi orang bagi minum, dan Nabi SAW sebut bahawa makanan yang terbaik ini adalah susu. Kerana dia mengandungi kedua-duanya. Dialah makanan, dialah minuman. Kita bahkan kita hidup kan, 2 tahun kita hidup. Awal kehidupan kita, baby lahir ke dunia, mana ada makan nasi tu kot. Kita keluar-keluar daripada perut mak kita, yang dicari, yang menghidupkan kita adalah susu. 2 tahun hanya minum susu ibu sahaja, tak ada makanan apa-apa masuk dalam perut, boleh hidup, bahkan sehat. Sehat kita. Lepas daripada tu dah ada start tumbuh gigi apa semua, barulah dia belajar pelan-pelan, kunyah, makan nasi dan sebagainya. Kalau tak, awal-awal memang kita hidup dengan susu. Jadi Nabi SAW diberikan susu, Nabi tidak menolak. Ada 3 perkara itulah. Jadi ini termasuk daripada umum, janganlah kalian menolak hadiah. Bila ada orang bagi hadiah, maka terima saja. Ucapkan terima kasih. Sama ada hadiah itu nak dipakai, kalau menghargai orang yang memberinya dengan cara dipakainya sesuatu yang diberi itu di hadapan orang yang memberinya, itu paling baik. Nabi SAW beberapa kali diberikan hadiah pakaian oleh orang dan Nabi pakai. Nabi pakai di hadapan orang yang memberikannya. Terkadang Nabi pakai tak dan lama pun. Dalam satu hadis tu ada seorang sahabat, Nabi pakai, ada hadiah baju daripada seseorang. Tak berapa lama datang seorang sahabat ni, "Ya Rasulullah, nampak cantik baju tu, boleh saya minta?" Dia minta nak pakai baju yang dipakai oleh Nabi. Jadi Nabi buka terus, bagi pada dia. Sahabat yang lain marah, "Kamu ni apalah, kamu pun tahu baju tu dah lah orang hadiah ke Nabi. Nabi baru je pakai. Lepas tu kamu minta. Kamu kan tahu Nabi takkan pernah menolak permintaan sesiapa yang minta pada Nabi." Jadi kata sahabat ni, "Aku nak, bukan apa aku minta ni, aku nak tabarruk, nak ambil berkat, sesuatu yang pernah menempel di tubuh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan aku minta pakaian ni sebab aku nak pakaian ni jadi kain kapan aku nanti. Aku nak simpan, minta kain ini
aku gunakan sebagai kain kafanku ketika mana aku mati. Dan sahabat ni memang dikafankan dengan pakaian yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak ceritanya tadi hadiah. Bila kita dah hadiah ke orang, kita jangan sentak pula. Tengok kan, boleh dia bagi kat orang lain pula, aku bagi kat dia. Tak, itu tak jadi masalah sebenarnya. Sebab hadiah apabila kita telah berikan kepada seseorang, itu sudah jadi milik dia. Milik mutlak dia. Sama ada dia nak pakai, sama ada dia nak bagi dekat orang lain, hatta sama ada dia nak jual pun tak ada masalah. Macam orang dapat hadiah cabutan bertuah. Cabutan bertuah tu kan hadiah kan? Hadiah. Dia join apa, sebab dia layak dapat, dia masuk itu ni, ada nombor dia tu. Dapat. Tengok-tengok, cabut-cabut, oh dapat hadiah. BMW dapat sebiji. 7 series, harga dekat RM1 juta. Kawan kerja kilang je gaji RM1,500. Tiba-tiba nak maintain BMW 7 series, pening kepala dia. Dia pun tak perlu juga kereta yang macam tu. Jadi dia dapat hadiah. Dia ambil, dia jual separuh harga. Kan, kereta RM1 juta dia jual RM500,000. Berebut lah orang nak beli. Dapat RM500,000 cash, dia buat simpan, beli Myvi cash biji RM50,000. Okey lah. Untuk kegunaan dia, baki simpan. Itu keperluan dia. Jadi orang yang bagi cabutan bertuah ni boleh marah. Pasal apa kamu jual? Kamu dah bertuah dapat hadiah, bukan senang dapat. Adalah, dia dah dapat. Hak milik dia. Bila hak milik dia, dia yang tahu macam mana dia nak tasarruf dengan apa yang telah dia miliki. Sama juga dalam satu hadis, Nabi SAW pernah menyebutkan, Nabi melarang orang lelaki daripada memakai kain sutera. Nabi kata sutera ni haram untuk orang lelaki. Kemudian di satu ketika yang lain, tiba-tiba Nabi SAW bagi kain sutera kepada Sayyidina Umar. Bagi hadiah. Nabi hadiahkan kepada Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tanya kepada Nabi, hari itu kan kamu kata haram pakai, ini bagi pula ni kain sutera. Jadi jawab Nabi SAW, aku beri bukan untuk kamu pakai. Terpulang kamu nak buat apa? Kamu boleh hadiahkannya kepada isteri kan? Perempuan boleh pakai, bagilah kat isteri. Isteri pakai. Atau kamu boleh menjualnya. Itu disebut sendiri oleh Nabi SAW. Aku bagi ke kamu, kamu tengoklah tasarruf dia. Orang lelaki tak boleh pakai, kamu tak payah pakailah. Orang perempuan boleh pakai, hadiahkan dekat isteri pula. Isteri boleh pakai. Atau kalau kamu nak pakai duit, jualkan hadiah tu untuk kamu dapat duitnya. Jadi tak ada masalah. Maka orang yang memberi hadiah, sebenarnya dia tak perlu kecil hati kalau orang jual balik hadiah dia, ataupun orang tak pakai hadiah dia, atau orang hadiahkan kepada orang lain. Hakikatnya kebaikan itu sudah dapat apabila mereka berhubung dengan memberi hadiah itu. Pemberian hadiah itu sebenarnya sudah menghubungkan. Sebab sebenarnya apa? Dia bagi hadiah tadi, contoh kawan tu dia perlukan duit, dia tak perlukan pun benda yang dihadiahkan itu. Tapi sebab dia dapat jual benda yang dihadiahkan itu, dia dapat makan. Maka sebenarnya yang kawan dia tu beri menyebabkan dia dapat makan. Ya, maka besar sebenarnya. Kadang-kadang kita tak tahu keperluan seseorang. Ala kulli hal, hadiah itu adalah sesuatu yang baik ya, ketika mana kita memberinya kepada orang lain. Dan yang akhir dalam pesan Nabi SAW dalam hadis ini, wala tadribul muslimin. Janganlah kalian memukul kaum muslimin. Memukul, membunuh, memerangi, ini termasuklah. Ya, kerana baginda Rasul SAW ya, tidak pernah melakukan sedemikian. 3 perkara yang diharamkan. Orang Islam ni diharamkan. Damuhu wa maluhu wa irduhu. Darahnya, ya, kemudian hartanya, kemudian maruahnya. Maksudnya tak boleh dirampas tanpa hak. Darahnya maksudnya orang Islam tak boleh bunuh sesuka hati. Dibunuh sesuka hati. Ya, ada hak dia. Hak dia apa? Contohnya hak dia adalah dia memang bekerja di penjara, contohnya jatuhkan hukuman pancung kepada pesalah. Kerja dia kan membunuh tu.
Yang itu dia menumpahkan darah dengan hak. Memang kerja dia. Ataupun jihad fisabilillah, ya, untuk mempertahankan Islam. Bukan berperang sama-sama orang Islam. Kalau berperang sama-sama orang Islam jadi buruh, ya, jadi pemberontakan. Dalam satu hadis Nabi SAW pernah sebut kan, dua kelompok Islam yang saling bunuh-membunuh di antara satu sama lain, fal qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh, yang terbunuh, dua-dua masuk neraka. Sebab apa? Dia orang Islam. Jelas dalam hadis tu, hadis sahih disebut tentang muslimani, dua orang Islam yang saling berbunuhan di antara satu sama lain. Yang membunuh, yang terbunuh, dua-dua masuk neraka. Jadi kata sahabat agak confused sikit. Kalau yang membunuh ni logik lah masuk neraka sebab berdosa kan. Dia yang bunuh. Fama balal maqtul. Ni yang kena bunuh ni apa hal dia pun masuk neraka juga? Kata Nabi SAW, kerana keazamannya ingin membunuh saudaranya. Cumanya dia lambat sikit. Lalu dia dibunuh oleh saudaranya. Tapi hatinya tu tadi betul-betul dia nak bunuh saudara dia. Kalau dia ada skill sikit atau kalau dia ada kecepatan sikit, maka dia akan berjaya membunuh. Dan akhirnya dia jadi terbunuh tu memang sebab kawan yang satu lagi itulah yang memiliki kecepatan itu. Dia terbunuh. Pembunuh masuk neraka kerana perbuatan dia. Yang terbunuh kerana keazaman kebencian dia kepada saudaranya yang se-Islam. Dua-dua masuk neraka. Jadi Nabi SAW sebut, wala tadribul muslimin, jangan pukul orang Islam, jangan bunuh orang Islam, jangan memerangi orang Islam, ya. Hadis berikutnya, wabihi ilahi qala hadatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Muhammad bin Fudail an Mughirah an Ummi Musa an Ali radhiyallahu anhu salawatullahi alaih qala kana akhiru kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salah as-salah ittaqullaha fima malakat aymanukum. Dua hadis ini sebenarnya masih lagi tertakluk di bawah bab perbuatan baik kepada hamba. Ya, perbuatan baik kepada hamba. Jadi bila disebut tadi wala tadribul muslimin, maksudnya kita kalau ada orang khidmat kat kita, jangan dipukul, jangan didera, jangan diseksa dia. Kalau sebenarnya budaya orang Arab lah, mereka terhadap hamba-hamba mereka, ya memang banyak ya berlaku penderaan. Dipukul dengan cemeti, dengan ekor unta, ya, dibelasah. Ya, bahkan kita dapat tengok bagaimana hamba-hamba daripada kalangan umat Islam yang satu ketika masih lagi menjadi hamba kepada orang kafir. Bila dapat tahu dek tuannya bagaimana mereka ni dah memeluk Islam, tengok macam mana tuannya seksa. Sayyidina Bilal bin Rabah diletak dengan batu, dipanas terik, kan? Sayyidina Khabbab ibn Al-Arad radhiyallahu anhu dituang dengan timah tembaga cair yang panas, di belakangnya, dipakaikan baju besi, dijemur di tengah terik padang pasir dan dibuka baju besi itu dengan kulit tertanggal ikut sama dengan iron kan, baju besi kan iron kan, macam kita iron kulit orang lah. Itu yang dihadapi oleh para sahabat. Tuannya lah, mereka hamba-hamba. Jadi mereka ni menyeksa hamba. Jadi datangnya Islam, satunya membebaskan perhambaan, ya, banyak hamba-hamba yang merdeka disebabkan datangnya Islam. Dan hakikatnya mereka, Nabi SAW pesan dengan pesan-pesan rahmah macam ni. Jangan pukul orang Islam, kaum muslimin. Dia tu hamba dah lah, hamba, dia khidmat pada kamu. Dalam satu hadis yang lain, Nabi tengok orang tengah pukul hamba daripada belakang, Nabi sound. Nabi kata, Allah Ta'ala boleh buat kat kamu lagi teruk daripada apa yang kamu buat kat dia. Dia pusing-pusing tengok belakang Rasulullah, terkejut dia. Tengah-tengah seksa hamba dia, pukul hamba, tengok siapa dia yang sound aku ni. Pusing-pusing belakang tengok Nabi. Terus minta maaf, ya Rasulullah, aku merdekakan dia. Merdekakan terus.
Nabi kata eloklah kamu merdekakan dia. Kalau tak, takut-takut api neraka menyambar kamu. Ya, kalau dah tak mampu nak tahan perasaan tadi, orang ni tak boleh khidmat dengan baik, merdekakan, lepaskan. Ini lagi disimpan, lagi diseksa, lagi didera. Jadi Nabi pesan tadi, wala tadribul muslimin. Jangan pukul orang Islam. Hadis yang kita baca terakhir tadi telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Salam, dia berkata telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad ibn Fudail daripada Mughirah, daripada Ummi Musa, daripada Ali radhiyallahu anhu salawatullah alaih, dia telah berkata, adalah perkataan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat, salat, wattaqullah fima malakat aymanukum, dan takutilah Allah, bertakwalah kepada Allah dalam urusan hamba-hamba yang kamu miliki. Jadi ini antara wasiat-wasiat terakhir Rasulullah. Banyak kaul ataupun banyak hadis-hadis tentang apakah ucapan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang masyhur Nabi sebut ummati, ummati, umatku, umatku. Dan yang sahih adalah ucapan Nabi yang terakhir adalah Ar-Rafiqil A'la. Ar-Rafiqil A'la. Maksudnya teman yang maha tinggi. Ya. Bila Sayyidah Aisyah yang waktu tu baginda SAW berada di pembaringan, di ribaan beliau, mendengarkan ucapan itu daripada Nabi SAW, maka Sayyidah Aisyah menyebutkan, idzan lan yakhtarna. Kalau begitu nampaknya dia dah tak pilih kita dah. Baginda dah tak pilih kita dah. Sebab apa? Sebab yang diberi pilihan sama ada untuk wafat atau terus hidup itu hanyalah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang malaikat tanya macam mana? Nak teruskan ke ataupun nak kembali ke rahmat Allah? Jadi jawapan Nabi jelas, Ar-Rafiqil A'la. Ya, aku nak kembali kepada teman yang maha tinggi. Itu ucapan terakhir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu adalah hadis inilah. Ya, Nabi sebut as-salah, as-salah. Jadi sebenarnya perkara-perkara yang disebutkan seseorang sebelum dia meninggal dunia, itu adalah wasiat-wasiat penting lah. Ya, wasiat-wasiat penting seseorang. Seseorang biasa dia tak cakap benda yang tak penting kalau dia nak bagi pesan sebelum dia meninggalkan dunia. Maka benda yang Nabi ulang-ulang sebut, solat, solat. Maksudnya apa? Maksudnya ada fi'il amar yang dihazafkan di situlah. Ya, alzimus salah. Lazimi salat. Istiqamah kamu dengan salat. La tatrukus salat. Jangan tinggal salat. Jadi pesan-pesan itu jugalah pesan-pesan penting yang patut kita sampaikan kepada ahli keluarga kita. Hatta kalau kita dah nak mati pun, yang itulah pun yang kita risau pun. Tinggal anak kita, isteri kita, keluarga kita tak reti semayang. Allah. Kalau anak, isteri, keluarga kita pandai semayang, berdoa, ingat ke kita dalam kubur, mereka pun hantarkan pahala-pahala daripada amalan-amalan soleh keturunan-keturunan kita tu yang kita harapkan agar dapat. Kalau semayang pun tak reti macam mana? Jadi itulah kita ambil dan antara pesan Nabi adalah ittaqullah, bertakwalah kamu pada urusan hamba-hamba yang dimiliki. Maknanya kena jaga elok-elok. Tadilah solat pun jaga elok-elok. Kalau kamu ada orang yang khidmat dengan kamu, pembantu kamu, hamba kamu, maka pun diberikan atau dijaga kebajikannya dengan elok. Jaga kebajikan dengan elok ni apa? Makan, pakai, nafkah dia lah. Makan, pakai, tempat tidurnya. Maknanya dia pun manusia juga. Yang kita dah tengok hadis-hadis sebelum ini. Nabi suruh, apa kamu pakai, bagilah dia pakai. Apa kamu makan, bagilah dia makan. Dan dia pun banyak bantu kepada kamu dalam setiap urusan kehidupanmu. Maka menjaga kebajikan pekerja, itu adalah bahagian daripada antara pesan baginda Rasul SAW sebelum baginda wafat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa azza wa jal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin.
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا وزدنا علما وعملا صالحا. اللهم اجمعنا مع الحبيب المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنتك جنات الفردوس يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاءنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.